Hai semua, saya Cikgu Tang. Hari ini Cikgu akan sambung untuk perbincangan bab 4 Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS iaitu 4.1 Unit Perniagaan. Hari ini Cikgu akan sambung daripada pembelajaran video yang lepas iaitu tentang ciri-ciri pemilikan tunggal. Pemilikan tunggal iaitu ciri yang pertama, milikan. Pemilikan tunggal dimiliki oleh seorang pemilik sahaja. Kebijaksanaan dan kebolehan pemilik akan menentukan kejayaan atau kegagalan perniagaan yang dijalankan. Kedua, modal. Modal dalam unit perniagaan ini adalah kecil dan terhad. Modal perniagaan disumbangkan oleh pemilik sendiri daripada hasil tabungan atau pinjaman daripada ahli keluarga, saudara mara, sahabat atau institusi kewangan. Ciri yang ketiga, liability. Pemilik perniagaan menanggung liability tidak terhad. Sekiranya perniagaan pemilikan tunggal tersebut mengalami kegagalan, kerugian yang dialami oleh pemilik yang berkenaan tidak setakat modal yang dilaburkan. Hal ini bermakna segala kerugian dan hutang dalam perniagaan perlu diselesaikan oleh pemilik itu sendiri dengan menggunakan harta dan wang peribadi sekiranya perniagaan tersebut gagal. Ciri yang seterusnya iaitu pembentukan. Pemilikan perniagaan ini ditubuhkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, Pindaan 1978. Pemilik perniagaan ini mesti mendaftarkan perniagaannya dengan Pejabat Pendaftar Perniagaan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). Pendaftaran perniagaan boleh dibuat dengan menggunakan nama pemilik seperti Kedai Runcit Ahmad Kamal ataupun nama perniagaan seperti Pasar Mini Pongsu Seribu. Unit perniagaan ini wajib memperoleh lesen perniagaan daripada pihak berkuasa tempatan. Ciri milikan yang kelima iaitu pengurusan. Pemilik berperanan sebagai pengurus dan pekerja perniagaan. Kadang-kala pemilik perniagaan dibantu oleh ahli keluarga ataupun mengupah satu atau dua orang pembantu. Pemilik perniagaan bebas untuk mengurus, mengawal dan membuat keputusan perniagaan. Ciri pemilikan tunggal yang keenam ialah agihan untung rugi. Semua keuntungan akan dinikmati oleh pemilik perniagaan itu sendiri. Semua kerugian akan ditanggung oleh pemilik perniagaan itu sendiri. Ciri milikan yang ketujuh iaitu cukai. Perniagaan pemilikan tunggal tidak dikenakan cukai perniagaan. Pemilik perniagaan hanya perlu membayar cukai pendapatan perseorangan atas keuntungan yang diperoleh. Kadar cukai yang dibayar adalah lebih rendah daripada kadar cukai yang dikenakan terhadap keuntungan syarikat berhad. Seterusnya, kita akan lihat ciri perkongsian. Untuk perkongsian, ciri milikan yang pertama iaitu milikan. Perkongsian dimiliki oleh sekurang-kurangnya 2 orang rakan kongsi, tetapi tidak melebihi 20 orang rakan kongsi bagi perniagaan biasa, 10 orang rakan kongsi bagi perniagaan perbankan dan 50
orang rakan kongsi bagi perkhidmatan profesional. Ciri milikan yang kedua, modal. Jumlah modal yang disumbangkan oleh rakan-rakan kongsi adalah berdasarkan syarat-syarat atau persetujuan yang termaktub dalam ikatan perkongsian. Rakan kongsi nominal tidak menyumbangkan modal, sebaliknya hanya membenarkan namanya digunakan. Ciri milikan yang ketiga, liability. Liability perniagaan rakan kongsi adalah tidak terhad kecuali bagi rakan kongsi terhad. Sekiranya perkongsian tersebut mengalami kegagalan, kerugian yang dialami oleh rakan-rakan kongsi yang berkenaan tidak setakat modal yang dilaburkan. Segala kerugian dan hutang dalam perniagaan perlu diselesaikan oleh rakan kongsi, kecuali rakan kongsi terhad dengan menggunakan harta dan wang peribadi rakan kongsi sekiranya perniagaan tersebut dibubarkan. Ciri yang seterusnya, pembentukan. Pemilikan perniagaan ini ditubuhkan di bawah Akta Perkongsian 1961. Perniagaan ini didaftarkan dengan Pejabat Pendaftar Perniagaan di Suruhanjaya, Syarikat Malaysia. Perniagaan ini boleh mendaftarkan perniagaan perkongsian dengan menggunakan nama perniagaan tertentu atau nama rakan-rakan kongsi. Unit perniagaan ini wajib memperoleh lesen perniagaan daripada pihak berkuasa tempatan. Ciri yang kelima, pengurusan. Aktiviti operasi perniagaan ini diuruskan oleh rakan kongsi yang aktif. Sebagai balasan, rakan kongsi berkenaan dibayar gaji atau allowance mengikut syarat-syarat perjanjian. Kebanyakan perniagaan perkongsian juga dibantu oleh pekerja yang diupah. Ciri yang keenam, agihan untung rugi. Untung rugi perniagaan yang diagihkan kepada rakan kongsi mengikut ikatan perkongsian. Jika tidak mempunyai ikatan perkongsian, maka untung rugi perlu diagihkan secara sama rata seperti yang terkandung dalam Akta Perkongsian 1961. Ciri yang ketujuh, cukai. Perniagaan perkongsian tidak dikenakan cukai perniagaan. Rakan-rakan kongsi hanya perlu membayar cukai pendapatan perseorangan. Kadar cukai yang dibayar adalah lebih rendah daripada kadar cukai yang dikenakan terhadap keuntungan syarikat berhad. Seterusnya, ciri syarikat sendirian berhad. Ciri yang pertama, dari segi milikan. Unit perniagaan ini dimiliki oleh 2 orang hingga 50 orang pemegang saham. Pemilik saham terhad kepada individu tertentu. Pemegang saham biasanya terdiri daripada ahli keluarga, saudara mara, sahabat dan pihak-pihak tertentu yang dipelawar. Sahamnya boleh dipindah milik sekiranya mendapat persetujuan daripada semua pemegang saham. Ciri yang kedua, modal. Modal syarikat sendirian berhad diperoleh melalui terbitan saham kepada pihak-pihak tertentu sahaja. Sahamnya tidak boleh dijual beli secara bebas oleh pemegang saham. Penjualan saham oleh seseorang pemegang saham mesti dengan persetujuan semua pemegang saham. Saham syarikat sendirian berhad tidak boleh disenaraikan di bursa saham. Ciri yang ketiga iaitu liability. Syarikat sendirian berhad merupakan entiti yang sah yang terpisah daripada pemilik. Pemilik syarikat mempunyai liability terhad. Sekiranya syarikat tersebut mengalami kegagalan, pemegang-pemegang sahamnya hanya mengalami kerugian setakat modal saham yang dilaburkan. Pihak ketiga tidak boleh menuntut atau merampas harta peribadi pemegang saham
untuk membayar hutang perniagaan. Seterusnya dari segi pembentukan. Pemilikan perniagaan ini ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965. Perniagaan ini didaftarkan dengan Pejabat Pendaftar Syarikat di Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Syarikat sendirian berhad dapat dikenali dengan mudah, iaitu terdapat perkataan sendirian berhad ataupun SDN BHD pada akhir nama perniagaan. Ciri yang kelima, pengurusan. Syarikat sendirian berhad dikendalikan oleh ahli lembaga pengarah yang dilantik oleh pemegang saham dalam mesyuarat agung tahunan. Pemegang saham yang memiliki saham syarikat yang paling banyak berhak untuk mengawal syarikat tersebut. Operasi perniagaan pula dibantu oleh pengurus dan pekerja yang diupah. Wujud pemisahan antara pengurusan dengan pemilikan perniagaan. Ciri yang keenam, agihan untung rugi. Sebahagian untung syarikat akan diagihkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Baki untung yang tidak diagihkan akan disimpan sebagai reserve. Ciri yang ketujuh, cukai. Syarikat sendirian berhad dikenakan cukai keuntungan syarikat atas keuntungan yang diperoleh. Kadar cukai keuntungan syarikat yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kadar cukai pendapatan perseorangan. Seterusnya, ciri syarikat awam berhad. Ciri yang pertama iaitu dari segi milikan. Unit perniagaan ini dimiliki oleh sekurang-kurangnya 2 orang dan tiada had maksimum pemegang saham. Pemilikan saham terbuka kepada orang ramai. Sahamnya boleh dipindah milik secara bebas tanpa mendapat persetujuan daripada pemegang saham yang lain. Ciri yang kedua, modal. Modal diperoleh melalui terbitan saham kepada orang awam. Modal syarikat juga boleh diperoleh dengan mendapatkan pinjaman melalui terbitan debenture kepada orang awam. Ciri yang ketiga, liability. Syarikat awam berhad merupakan entiti yang sah yang terpisah daripada pemilik. Pemilik syarikat mempunyai liability terhad. Sekiranya syarikat tersebut mengalami kegagalan, pemegang-pemegang sahamnya hanya mengalami kerugian setakat modal saham yang dilaburkan. Pihak ketiga tidak boleh menuntut atau merampas harta peribadi pemegang saham untuk membayar hutang perniagaan. Seterusnya dari segi pembentukan. Pemilikan perniagaan ini ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965. Perniagaan ini didaftarkan dengan Pejabat Pendaftar Syarikat di Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Syarikat awam berhad dapat dikenali dengan mudah iaitu dengan perkataan berhad ataupun BHD pada akhir nama perniagaan. Ciri yang kelima, pengurusan. Syarikat awam berhad dikendalikan oleh ahli lembaga pengarah yang dilantik oleh pemegang saham dalam mesyuarat agung tahunan. Pemegang saham yang memiliki saham syarikat yang paling banyak berhak untuk mengawal syarikat tersebut. Operasi perniagaan pula dibantu oleh pengurus dan pekerja yang diupah. Wujud pemisahan antara pengurusan dengan pemilikan perniagaan. Ciri yang keenam, agihan untung rugi. Sebahagian untung syarikat akan diagihkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Baki untung yang tidak diagihkan akan disimpan sebagai reserve.
Ciri yang ketujuh iaitu cukai. Syarikat awam berhad dikenakan cukai keuntungan syarikat atas keuntungan yang diperoleh. Kadar cukai keuntungan syarikat lebih tinggi jika dibandingkan dengan kadar cukai pendapatan perseorangan. Baik, pelajar-pelajar sekalian, kita akan sambung pula dengan ciri-ciri koperasi. Ciri yang pertama iaitu dari segi milikan. Koperasi ditubuhkan secara sukarela oleh sekumpulan orang yang ingin menjaga kepentingan dan kebajikan mereka. Mereka yang membeli saham sesebuah koperasi merupakan pemilik koperasi berkenaan. Bilangan ahli sebuah koperasi adalah sekurang-kurangnya 100 orang dan tiada had maksimum. Pemilikan saham setiap ahli koperasi tidak boleh melebihi 20% daripada jumlah modal koperasi. Ciri yang kedua iaitu modal. Modal koperasi diperoleh melalui saham-saham yang dijual kepada sekumpulan orang, ahli-ahli dan yuran yang dibayar oleh ahli-ahlinya. Setiap ahli koperasi diwajibkan untuk membeli sekurang-kurangnya 100 unit saham tetapi tidak melebihi 1/5 daripada jumlah modal koperasi. Ciri yang ketiga, liability. Koperasi merupakan entiti yang sah yang terpisah daripada pemilik. Semua ahli koperasi mempunyai liability terhad. Sekiranya koperasi tersebut mengalami kegagalan, ahli-ahlinya hanya mengalami kerugian setakat modal saham yang dilaburkan. Pihak ketiga tidak boleh menuntut atau merampas harta peribadi ahli koperasi untuk membayar hutang koperasi. Seterusnya, dari segi pembentukan. Setiap koperasi di Malaysia ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993. Koperasi perlu didaftarkan dengan Ketua Pendaftar Koperasi. Nama sesebuah koperasi mesti mengandungi perkataan koperasi atau berhad. Ciri yang seterusnya iaitu pengurusan. Pengurusan koperasi diuruskan dan ditadbirkan oleh ahli lembaga pengarah yang dipilih oleh ahli-ahlinya dalam mesyuarat agung tahunan. Setiap ahli koperasi hanya mempunyai satu undi dalam pemilihan ahli lembaga pengarah. Pengurusan harian koperasi dikendalikan oleh jawatan kuasa pengurusan yang dilantik oleh lembaga pengarah. Ciri yang keenam iaitu agihan untung rugi. Keuntungan yang diperoleh oleh koperasi dinamakan lebihan. Sebahagian lebihan akan diagihkan kepada ahli-ahli koperasi dalam bentuk dividen atau bonus atau kedua-duanya. Lebihan yang diagihkan kepada ahli dikira dalam unit peratus ataupun jumlah saham yang dilaburkan. Akta Koperasi 1993 menetapkan bahawa kadar dividen tunai yang dibayar tidak boleh melebihi 10%. Ciri yang ketujuh, cukai. Koperasi dikecualikan daripada membayar cukai bagi tempoh 5 tahun yang pertama mulai dari tarikh pendaftaran koperasi tersebut. Pengecualian cukai tersebut akan diteruskan selepas 5 tahun tamat sekiranya kumpulan wang ahli tidak melebihi RM750,000. Baik. Secara ringkasnya, ciri-ciri pemilikan tunggal iaitu dari segi milikan, ia dimiliki oleh seorang perniaga. Dari segi modal, ia disumbangkan oleh pemilik sendiri.
Dari segi liability, liability-nya tidak terhad. Dari segi pengurusan, ia diuruskan dan dikawalkan oleh pemiliknya sendiri dan dibantu oleh ahli keluarga atau pekerja. Dari segi agihan untung rugi, semua untung atau rugi ditanggung sendiri oleh pemilik. Dari segi cukai, pemilikan tunggal dikenakan cukai pendapatan perseorangan. Seterusnya, dari segi ciri perkongsian, boleh disimpulkan bahawa untuk milikan iaitu 2 hingga 20 orang rakan kongsi bagi perniagaan biasa. Dari segi modal, ia disumbangkan oleh rakan-rakan kongsi. Dari segi liability, liability-nya adalah tidak terhad. Dari segi pengurusan, perkongsian diuruskan oleh rakan kongsi yang aktif dan dibantu oleh pekerja. Dari segi agihan untung rugi, semua untung atau rugi ditanggung sendiri oleh pemilik. Dari segi cukai, ia dikenakan cukai pendapatan perseorangan. Seterusnya, dari segi ciri syarikat sendirian berhad. Dari segi milikan, iaitu 2 hingga 50 orang pemegang saham. Dari segi modal, jualan sahamnya kepada pihak tertentu. Dari segi liability, liability-nya adalah terhad. Dari segi pengurusan, ia diuruskan oleh ahli lembaga pengarah yang dilantik. Dari segi agihan untung rugi, ia diagihkan dalam bentuk dividen. Dari segi cukai, ia dikenakan cukai keuntungan syarikat. Seterusnya, ciri syarikat awam berhad boleh disimpulkan bahawa dari segi milikan, iaitu sekurang-kurangnya 2 hingga 50 orang pemegang saham. Dari segi modal, jualan sahamnya kepada orang awam. Dari segi liability, liability-nya adalah terhad. Dari segi pengurusan, syarikat awam berhad diuruskan oleh ahli lembaga pengarah yang dilantik. Dari segi agihan untung rugi, ia diagihkan dalam bentuk dividen. Untuk syarikat awam berhad, cukai yang dikenakan ialah cukai keuntungan syarikat. Baik, seterusnya, cikgu akan simpulkan untuk ciri milikan untuk koperasi, iaitu sekurang-kurangnya 100 orang ahli yang membeli saham koperasi dan tiada had maksimum. Modalnya iaitu jualan saham dan kutipan yuran ahli. Dari segi liability, liability-nya adalah terhad. Dari segi pengurusan, ia adalah diuruskan oleh ahli lembaga pengarah yang dilantik. Dari segi agihan untung rugi, ia diagihkan dalam bentuk dividen dan bonus. Dari segi cukai pula, koperasi adalah dikecualikan cukai. Ini adalah kelebihan kepada koperasi. Baik, sekian sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel Cikgu Tang. Kita akan bertemu untuk video pembelajaran yang seterusnya. Bye-bye.